Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada agama Zoroaster ataupun dikenali juga dengan nama agama Majusi. Cuma sebelum pada kita masuk dan kita sambung penerangan tentang Zoroasterism ataupun Zarathustra, ni antara kalimah-kalimah yang berkaitlah dengan agama ni, saya nak sebut satu ayat dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-64. Kita boleh tengok ayat yang ke-64 ni, Allah Ta'ala kata, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat yang ke-64 Allah Ta'ala sebut, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, merujuk kepada ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan juga Kristian. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dan juga kamu. Alla na'budu illallah, iaitu kalimah yang berbentuk ataupun yang bermaksud kita tidaklah menyembah melainkan Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak juga kita menyekutukannya dengan sesuatu apa jua pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak mengambil sebahagian kita di antara sebahagian yang lain dewa-dewa, pujaan-pujaan, sembahan-sembahan selain daripada Allah. Fa in tawallau, dan kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling, faqulu syhadu, maka katakanlah kepada mereka, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang Islam. Kemudian ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-65, ya ahlal kitab, wahai sekalian ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kamu memperdebatkan tentang Nabi Ibrahim, wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih, dan apa yang telah diturunkan daripada Taurat dan juga Injil dan juga apa yang selepas daripada itu, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mahu menggunakan akal. Ayat yang ke-65 dan juga ayat yang ke-64 dalam surah Ali Imran ialah satu ayat penegasan dan juga satu ayat yang bersifat pujukan
daripada pihak Islam kepada golongan yang bukan Islam. Terutamanya golongan yang beragama dan dalam agama mereka tu ada kitab suci. Seperti Yahudi, Kristian. Termasuk jugalah agama Majusi yang nak kita bahas pada malam ni, mereka pun ada di sisi mereka ni kitab suci. Walaupun kitab suci mereka tu tidaklah komplit ataupun terperinci macam kitab suci yang ada di sisi Kristian dan juga yang ada di sisi Yahudi, yang mana kita tengok kitab suci agama Majusi nama dia Zen Avesta. Itu nama kitab suci dia. Yang mana kalau kita tengok dia punya isi kitab dia ni ada persamaan dengan kitab utama ataupun induk dalam agama Hindu, iaitu kitab Veda tu. Dan kita dah sebutkan sebelum ni sejarahnya, nanti kita sebut sikit lagi. Cuma saya nak sebut sini, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wahai sekalian ahli kitab. Ahli kitab zaman Nabi merujuk pada Yahudi dan Kristian. Tapi secara umumnya, mana-mana agama ni dia ada kitab dia. Maknanya nak tunjuk pada kita, untuk kita boleh duduk sekali ni ialah dengan kita berdialog dengan orang bukan Islam ni, mereka ataupun golongan yang membaca daripada sumber agama, bukan beragama dengan cara ikut-ikutan. Jadi bila mana ayat ni sebut ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita semua ni kepada satu kalimah yang sama. Jadi ayat yang ke-64 surah Ali Imran ni memberi isyarat bahawasanya dalam kitab suci, khususnya agama Yahudi dan Kristian ni, adanya kalimah tauhid ataupun seruan pada tauhid. Sebab dalam ayat yang sama Tuhan kata alla na'budu illallah, supaya kita menyembah hanyalah kepada Allah, tak sembah lain daripada tu, wala nusyrika bihi syai'a, kita tak syirikkan dia dengan satu apa pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tak ambil apa-apa benda pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dipuja ataupun untuk diberikan penghormatan. Fa in tawallau, dan sekiranya mereka berpaling, katakanlah kita ini beriman. Itu ayat dalam surah Ali Imran. Kemudian ayat yang seterusnya, iaitu ayat 65, Allah Ta'ala persoalkan perbuatan ahli kitab. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, kenapa kamu suka pertikai, perdebatkan tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurah, dan apa yang telah turun dalam Taurat dan juga Injil. Illa min ba'dih, dan juga apa saja yang turun selepas daripada itu. Afala ta'qilun, tidakkah kamu termasuk orang-orang yang berakal? Dua ayat ni tunjuk pada kita antara golongan yang bukan Islam yang kita boleh cakap ialah golongan yang membaca daripada sumber agamanya ataupun beragama daripada sumber agamanya. Dan dalam ayat yang sama, dua ayat yang sama ni, Allah Ta'ala pun cerita tentang perangai sebahagian ahli kitab. Mereka ni selalu mempertikaikan isi kitab. Cara mereka pertikai ni ialah bukan setakat mereka persoal. Antara cara mereka pertikai ialah mereka melakukan penambahan ataupun pengurangan pada isi kitab tu. Jadi dua ayat ni tunjuk pada kita bahawasanya kebenaran itu sudah ada pada sumber agama mereka. Sebab tu kalau kita ingat balik daripada awal kita bahas bab ni, bermula pada agama Yahudi, pergi kepada agama Kristian, seterusnya pergi kepada agama Buddha. Sekarang ni kita berada di agama Majusi. Hakikatnya kita jumpa intipati tauhid yang telah disebutkan paling kurang 3 agama yang dah kita selesai sebelum ni. Yahudinya, Kristiannya dan juga Buddhanya. Dan sekarang ni kita nak masuk tentang perbahasan tentang agama Majusi. Maknanya bila mana kita cari daripada sumber agama asal, kita akan nampak rupanya apa yang dilakukan oleh penganut agama tu sekarang itu bukan wajah asal agama. Apa yang dilakukan oleh Yahudi, apa yang dilakukan oleh Kristian, apa yang dilakukan oleh penganut agama Buddha hari ini, dan juga apa yang dilakukan oleh Majusi di Iran hari ini ataupun Zoroaster, mereka tidak mengamalkan wajah asal agama. Bila mana penganut agama tu dia tak mengamalkan wajah asal agama, maka kita akan nampak agama tu dengan wajah yang lain.
Dan nak tunjuk pada kita juga, bukan hanya orang bukan Islam, tapi agama Islam pun akan menjadi benda yang sama. Sekiranya penganut agama Islam tidak lagi berpegang kepada wajah sebenar agama tu, dia akan berlaku kepincangan, dia akan berlaku penyelewengan. Benda tu kita akan dapat kesat. Sebab tu nak bercakap tentang mana-mana agama pun, kita kena duduk dan kita kena letakkan. Kita nak bercakap atas apa? Atas kitab mana? Atas dakwaan mana? Kita tak bercakap tentang amalan orang yang beragama tu, ataupun kebiasaan orang dalam agama tu, kita tak boleh bincang. Sebab tu kalau nak bercakap keaslian Islam berdasarkan kebiasaan orang Melayu melalui adat dan budaya dia, tak akan boleh kita bincang. Sebab setiap adat itu berbeza. Muslim di Nusantara lain, Muslim di negara Arab lain dari segi adatnya. Dan adat tidak akan menjadi dalil dalam agama. Itu benda yang kita kena tahu. Jadi itulah satu titik persamaan yang perlu dicari, supaya perbahasan tu dia tak pergi jauh sangat. Dia tak pergi kepada kita kait benda-benda yang tak berkait dengan perbahasan tu. Jadi daripada ayat yang kita dah dengar tadi, ayat 64 dan juga ayat 65, dia sudah menjadi asas utama bila mana kita nak bahas mana-mana agama pun. Lepas ni kita akan pergi kepada agama lain, kita akan pergi kepada Sikh, sampailah agama-agama Taoism dan apa yang ada di Nusantara kita ni secara umumnya, ataupun agama besar dunia ni. Apa pun kita nak bercakap dengan agama apa, kena balik dan ajak mereka cek balik sumber agama dia orang. Kita bukan ajak dia cek balik ataupun ajak dia baca Quran. Sebab baca Quran memang dia orang tak terima. Ajak dia cek balik kepada sumber agama. Sebab tu kalau kita tengok, antara benda yang jadi masalah bagi agama mana-mana pun, penganut agama mana-mana pun, mereka tidak beramal dengan sumber agama yang betul. Sumber agama dia orang. Kita tengok hari ni, bila mana kita bahas akhir tahun ni, antara benda yang orang duk bercakap ialah sambutan Christmas ni. Kita dah bahas Christmas seperti mana yang ada dalam sumber agama Kristian, dia bukanlah hari yang disepakati oleh semua pembaca-pembaca kitab utama bagi agama Kristian. Kita bahas orang yang baca kitab daripada agama dia orang. Tapi kalau orang yang beragama kerana ikut, dia orang akan sambut lah. Tapi kalau orang yang beragama kerana dia mementingkan keaslian, dia akan tahu bahawasanya ini ada benda yang tak kena. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana berlaku sambutan 25 Disember ni, yang dibesarkan situ, ataupun watak yang selalu berlegar ketika mana sambutan Christmas ni, apa dia? Santa Claus, bukan watak Nabi Isa yang berlegar situ. Kita akan nampak satu orang tua, janggut putih, pakai topi merah, baju merah. Tak nampak yang Nabi Isa yang digantung di palang salib tu, tak nampak. Kita nampak yang tu. Dan kalau kita cek dan kita baca sejarah, kenapa ia dibesarkan? Sebab kalau kita tengok, nama asal Santa Claus ni apa dia? Saint Nicholas, nama asal dia. Dia dulu seorang bishop. Bishop ni kira padri yang tinggi lah juga. Okay. Duduk di kawasan nama dia Myra. Myra ni Turki lama. Nama lama bagi Turki. Dia ni dianggap sebagai wali. Dianggap dengan penuh karamah oleh penganut, sebahagian penganut Kristian. Tak semua Kristian yang percaya. Okay. Tapi macam mana boleh berlaku asimilasi ataupun boleh berlaku tukar arah macam mana, sehingga bila mana beradanya ataupun sampainya pada 25 Disember, orang nampak watak ni. Dan kalau kita tengok, yang duk sambut ni pun, dia tak ketahuan hala. Yang Kristian pun tak ketahuan hala kenapa dia orang sambut dan kenapa dia orang buat sambutan tu nak kena pakai baju merah. Tak apalah sebab dia Kristian. Yang jadi masalahnya, yang Melayu Islam pun tak ketahuan hala nak sambut juga. Sebab tu kalau kita tengok, sebab tidak membaca dan tidak mahu mengkaji apa yang orang buat, sehingga dia melihat benda ni sebagai kebudayaan semata-mata. Lepas ni tuan-tuan akan tengok, habis Christmas ni, masuk Februari, Valentine Day pula. Kita akan bercakap balik benda yang sama sini. Sebab masalah manusia ini, dia tidak melihat benda itu serius. Sebab tu kau tengok, ada sebahagian penyanyi, ada sebahagian pelakon, dia sambut. Dan dia keluarkan kata-kata yang jelas nampak tak tahu apa daripada kata-kata dia. Sebab dia melihat sambutan tu macam kita sambut air raya. Dia tak melihat sambutan itu ada unsur akidahnya.
Dia tak melihat sambutan tu dari segi sejarahnya, dari segi pengiktirafan, iktiqad situ. Itu benda yang kita kena tahu. Jadi hari ni manusia dia beragama dalam keadaan dia ikut-ikut semata-mata. Walaupun benda ni orang cuma sebut, takkanlah kerana pakai topi merah tu boleh jadi murtad ataupun boleh jadi gangguan akidah. Ini dipanggil sebagai bab sadduz zara'i, iaitu bab ditutupnya pintu benda-benda yang boleh berlaku keburukan yang akan datang. Sebab tu kita akan tengok anak-anak muda kita yang bekerja di kedai-kedai yang non-muslim. Bila mana sampai sambutan Christmas ni, dia terpaksa ikut arahan tuan kedai dia. Yang kerja kedai telefon, mungkin toke dia Kristian, dia pun jual telefon, duduk kaunter itu pakailah topi merah tu. Dan dia melihat pakai topi tu umum, tak ada apa. Tapi ianya ialah sebahagian daripada Syiah. Ianya sebahagian sebagai Syiah. Dulu pernah dikeluarkan satu artikel tentang pemakaian topeng Vendetta tu. Orang muda tahu kot. Topeng Vendetta ni muka putih, muka senyum tu. Dia sebuah filem, V for Vendetta. Filem satu orang pejuang di Spanyol mana tak? Tapi dia tu pejuang Kristian. Tapi dia bukan berjuang atas nama agama, dia berjuang atas nama keadilan kerajaan waktu tu. Sebab tu kau tengok bila mana berlaku perhimpunan bersih ke dulu, kalau tuan-tuan ada ingat. Dia ada geng muda ni pakai topeng tu warna putih, muka putih, lepas tu senyum. Vendetta. Itu ialah syiar Nasrani. Kalau kita tak setuju dengan kerajaan yang memerintah, jangan kita guna platform orang agama ke situ. Bila mana sebut, ada orang petikai, dia kata setakat pakai topeng lagu tu pun jadi masalah. Okay. Sebab apa? Sebab kita jahil tentang sejarahnya. Kita tidak tahu tentang asal usul sejarahnya. Orang yang mengkaji sejarah, dia akan tahu kenapa dia pilih untuk tidak terlibat dengan benda tu. Sebab dia melihat dari segi sejarah. Dia melihat dari segi sebab apa permulaan. Sebab tu kau tengok orang yang belajar, kalau dia buat majlis perkahwinan, dia agak berhati-hati untuk buat tepung tawar dalam persandingan. Bukan masalah pada tepung tu, masalah daripada asal kedatangan benda tu. Dan ia balik pada hadis Nabi sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, dia menyerupai kaum tu. Maknanya dia sama dengan kaum tu. Dalam erti kata lain, dia mengiktiraf iktiqad kaum tu. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu bila mana kita bincang bab perbandingan agama ni, benda ni kena jelas. Sumber agama. Sebab tu agak sukar bila mana kita nak berbincang dengan orang yang dia tak tahu apa tentang sumber agama dia. Dia cuma ikut je. Dia masalah yang besar. Kita nak terang satu, dia akan keluarkan hujah kebanyakan orang buat. Kebanyakan orang duk buat. Okay. Kebanyakan itu bukan hujah yang konkret untuk kita bahas betul ataupun salah. Quran sendiri bila mana dia nak cerita golongan sesat, dia akan sebut wa kathirum mimma. Maksud dia apa? Dan kebanyakan mereka tak mengetahui. Wa kathirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Wa kathirum minhum kafirun. Kebanyakan mereka ni kafir. Quran guna perkataan kathir. Maknanya ramai orang yang terlibat dalam benda tu bukanlah menjadi hujah betulnya benda tu. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu nak bercakap tentang satu perayaan dalam agama, apa-apa benda sajalah. Okay. Ini ialah bab yang kita kena teliti dulu. Tak boleh kita, orang kata apa, tengok orang buat, kita pun buat. Ataupun kita keluarkan hujah atas nama moderate, nak jadi golongan pertengahan. Maknanya, kita bukanlah mengiktiraf dia, tapi kita kena melihat kepada ancaman di sebalik tu. Ini bukan isu ucap, ini isu berparti sekali dengan kumpulan. Maknanya kita join sekali, kita pakai apa-apa semua, kita kostumkan diri kita pada hari itu. Benda tu ialah benda yang ada hubung kait dengan agama. Sebab orang melihat kalau pakai topi merah tak ada masalah. Dia kalau benda tu okey, kita pergi kat mana-mana Wat Siam, kita Melayu, kita pakai kain sami dia sekali. Pakai sekali. Atas nama moderate punya orang. Benda tu tak boleh sebab benda tu berkait dengan pakaian agama. Dia berkait dengan ada identiti agama situ. Okay.
Jadi itu nak sebut sikit lah bahawasanya kita bila mana kita bercakap, kita nak kena balik pada sumber agama. Bukan kita nak bercakap atas nama, nak bercakap secara umum orang buat lagu ni ataupun orang buat lagu ni. Okay. Jadi kita balik pada perbahasan kita ni, agama Majusi ni ataupun nama yang diletakkan dalam buku kita ni Zoroastrianism. Okay. Kita dah sebut sebelum ni, agama Zoroaster ni mengikut para pengkaji, mereka mengatakan bahawasanya ianya dibawa oleh seorang lelaki nama Zarathustra yang hidup sekitar tahun 630 sebelum Masihi di Parsi, khususnya di Iran hari ini, di kawasan yang pernah wujudnya tamadun yang hebat, iaitu tamadun Mesopotamia, di kawasan tu. Jadi hari ni kita nak bahas tentang, kita dah bahas sebelum ni tentang isu berapa usia ataupun bilakah polemik usia Zoroaster ni bila. Dia ada perbahasan yang agak panjang dalam bab ni. Tapi para pengkaji memilih, terutamanya pengkaji Muslim, dia memilih Zoroaster ataupun Zarathustra ni dia lebih kemudian berbanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Nabi Ibrahim lagi awal, dia datang kemudian. Okay. Jadi kita tengok Zoroaster datang pada waktu tu, orang-orang yang ada di Parsi ni mereka sudah terdedah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, atau paling kurang pun keturunan Nabi Ibrahim duk bawa dah kawasan tu. Sebab kalau tengok memang kawasan-kawasan ni, kawasan Iran, Iraq, Turki ni ialah kawasan laluan Nabi Ibrahim sampailah ke Mekah. Dan dakwah Nabi Ibrahim ni ialah dakwah yang panjang. Banyak tempat dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ibrahim. Situasi dia dengan Namruz, dan dikatakan Namruz ni ataupun kita sebut sebagai Namrud ni, dia ialah seorang raja yang memerintah di kawasan tu, iaitu kawasan yang Zarathustra duduk tu, kawasan yang berlaku berhala, yang Nabi Ibrahim pecahkan berhala, gantung berhala besar tu dengan kapak apa semua, dikatakan berlaku kawasan tu. Sebahagian ahli sejarah kata, sebahagian kata ianya di Turki, tapi nak beritahu daerah yang dekat-dekat lah lebih kurang. Kita tengok apa yang dia sebut sini. Situasi ketika mana sebelum kedatangan lelaki yang bernama Zoroaster ataupun Zarathustra ni. Okay. Dia sebut sini, Parsi sudah menerima akidah monoteism yang dibawa oleh anak cucu Nabi Ibrahim. Monoteism apa? Akidah mempercayai Tuhan itu satu, yang disembah satu, yang dihebatkan satu. Lawan pada monoteism dia panggil politism. Politism ni banyak Tuhan ataupun satu Tuhan, tapi di sisi Tuhan tu ada pihak-pihak yang hebat yang boleh kita anggap dia ni ada sedikit kuasa ketuhanan walaupun dia bukan Tuhan secara mutlak. Dia kata Parsi sudah menerima akidah monoteism yang dibawa oleh anak cucu Nabi Ibrahim, tetapi fahaman ini tidak dapat berkembang ke Mesopotamia kerana fahaman politism sangat menebal di sana. Kita tahu tamadun Mesopotamia ni ialah tamadun hebat, tamadun yang orang kata apa, banyak kegemilangan dia, tapi dari segi keimanan ataupun isu akidah kepercayaan, mereka percaya kepada banyak semangat-semangat ataupun ruh ataupun dewa-dewa ni. Terutamanya pada zaman kerajaan Akkadia dan juga Ur. Ini apa yang disebutkan oleh penulis. Pengaruh akidah monoteism hanya terbatas di Parsi, dan masyarakat Arya telah menerimanya lebih awal dan dikembangkan ke India. Kita dah sebut sebelum ni, orang-orang Arya ni ataupun orang-orang Parsi ni, mereka bawa agama yang dibawa ataupun yang diterima daripada Nabi Ibrahim dan cucu cicit Nabi Ibrahim ni, akhirnya mereka kembangkan ke benua India, yang mana mereka bawa satu risalah nama dia Veda pada waktu tu. Daripada itulah berkembang jadi agama Hindu pula. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ini asal. Orang-orang yang duduk di kawasan Parsi, khususnya bangsa Arya, mereka ni bersih daripada aspek politism. Mereka tak minat dengan sembah banyak Tuhan. Tapi orang-orang yang duduk di kawasan kerajaan Mesopotamia ni, mereka duduk dalam keadaan beriman terhadap dewa-dewa yang banyak, semangat-semangat yang banyak. Namun ajaran monoteism Nabi Ibrahim ini tidak dapat bertahan lama di Parsi,
disebabkan pengaruh besar oleh kerajaan tamadun Mesopotamia, menyebabkan masyarakat Parsi turut beriman kepada politisme. Ketika itulah Zarathustra dilahirkan. Okay. Jadi Zarathustra ni, cari dalam Quran tak jumpalah nama dia. Tapi para pengkaji, sama ada pengkaji di Malaysia ataupun pengkaji agama di Indonesia, mereka percaya Zarathustra ni bukan hanya seorang nabi, dia juga seorang rasul. Dia diutuskan kepada orang Parsi untuk islah orang Parsi ni, supaya balik semula kepada Tuhan yang satu ataupun tauhid. Nanti kita akan bahas konsep-konsep yang dibawa oleh Zarathustra ni. Zarathustra yang dikatakan hidup sekitar abad yang ke-7 sebelum Masihi. Beliau ini ialah berasal daripada keturunan suku Media. Ini nama-nama kumpulan dia lah. Beliau adalah seorang ilmuwan agama yang dididik dalam tradisi Indo-Iran. Sebelum kelahiran beliau, agama yang ada di Parsi ketika itu turut dipengaruhi oleh agama Mesopotamia kuno yang menyembah dewa yang pelbagai. Antara dewa yang terkenal ialah Tiamat, Ishtar, Marduk, Enki, Apsu, Anu dan Enlil. Dewi-dewi ini diimani oleh masyarakat Mesopotamia bermula pada zaman kerajaan Sumeria lagi. Ini nama-nama dewa. Nama-nama dewa dan dewi yang diimani. Dan kalau kita tengok perkongsian kepercayaan ni, dia pun ada sikit pada tamadun Mesir Purba. Yang mana kalau tengok Mesir Purba ni, dia beriman kepada Tuhan Ra. Tuhan Ra ni Tuhan yang dikatakan yang memberi sinaran matahari, yang mata satu, yang orang duk kait dengan Illuminati Freemason tu lah, yang ada dekat duit Amerika Syarikat, dolar tu. Okay. Tapi betul ataupun tak, tu kita gantung dulu. Cuma nak sebut perkongsian dewa-dewa ni, percaya pada banyak dewa. Dan esen ni ataupun intipati ni dibawa sikit kepada agama Hindu. Dan sebab tu kalau tengok dalam masyarakat Melayu kita ni pun yang terpengaruh dengan Hindu asalnya, kita pernah dengar hikayat-hikayat dalam wayang kulit apa semua, itu nama dewa-dewa, Dewa Sri Rama apa-apa semua. Mari adaptasi daripada benda tu, percaya pada dewa. Dewa ni kalau tengok asalnya mai pada kepercayaan apa? Kepercayaan malaikat. Malaikat tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang kepercayaan masyarakat Arab jahiliah ni, mereka percaya bahawasanya malaikat itu ialah anak perempuan Tuhan. Anak perempuan Tuhan. Sebab tu dia mai konsep dewa dan dewi tu. Daripada malaikat jadi dewa, lepas tu jadi dewa dan dewi apa semua, lepas tu menjelma atas muka dunia macam-macam. Okay. Cuma nak sebut, ini kesan percampuran dengan banyak bangsa, keluarlah kepercayaan yang macam ni. Kepercayaan ini diwariskan kepada kerajaan Akkadia, kerajaan Ur, kerajaan Babylon dan juga kerajaan Assyria ataupun Asur. Kepercayaan politisme ini sangat menebal di kalangan masyarakat Mesopotamia pada ketika itu. Dilihat kepada teks dan ukiran tablet zaman itu, seakan tidak ada kesan peninggalan atau dakwah monoteisme yang pernah sampai ke sana. Okay. Jadi orang yang mengkaji kawasan Iran ni apa semua, dia akan tengok di kesan peninggalan kerajaan Mesopotamia yang ada di Iran hari ini, tiang-tiang dia orang, dan dia orang ada lukisan-lukisan macam tamadun Mesir Purba. Lukisan yang berbagai-bagai. Lukisan bentuk sekian. Dan ini dewa-dewa yang mereka imani. Cuma yang agak menariknya, dalam lukisan-lukisan tu, dia ada satu lukisan yang membentuk ombak. Dia ada 12 papan lukisan tu, ataupun dipanggil istilah sini tablet. 12 papan tu menceritakan pernah berlaku banjir besar. Kalau kita tengok apa yang ada di Mesopotamia tu, mirip ceritanya macam banjir besar yang berlaku dalam cerita Nabi Nuh AS. Benda yang sama. Benda yang sama juga dilihat di tamadun Mesir Purba. Benda yang sama. Maknanya nak sebut pada kita, benda ni dia berkongsi. Sebab tu kalau kita tengok, benda-benda ni dia bukan kebetulan, dia benda yang ada hubung kait. Maknanya nak sebut pada kita, cerita banjir besar yang berlaku di atas muka dunia ni terkenal zaman Mesopotamia. Walaupun Zarathustra ni datang lebih kemudian berbanding Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu lagi kemudian berbanding Nabi Nuh AS.
Maknanya nak sebut, maknanya silsilah agama tauhid tu pernah ada dulu. Cuma dirosakkan oleh orang-orang yang ada kepentingan ataupun dengan sebab jauh mereka ni daripada pegangan kitab, menyebabkan mereka ni telah beragama dengan rasa-rasa, hikayat-hikayat, kepercayaan orang dulu-dulu, maka mereka pun tambah yang ni sikit, tambah yang tu sikit. Sebab tu kau tengok benda-benda seperti ni macam amalan-amalan yang pelik-pelik, mantra apa semua, dia mesti akan ada hubung kait dengan tokok tambah. Okay. Jadi disebutkan di sini ada 12 papan ukiran yang ada di tamadun Mesopotamia ni menunjukkan tentang satu gambaran banjir besar yang berlaku. Dia punya cerita, dia punya babak yang ada di gambar tu sama macam apa yang diceritakan dalam Quran berkenaan dengan tenggelamnya kaum Nabi Nuh AS. Kita boleh tengok dalam surah Hud. Surah Hud ni tuan-tuan, surah yang banyak cerita para Nabi. Ada 6 ataupun 7 cerita para Nabi. Dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni satu hari dia pernah tegur Nabi. Dia kata, "Qad syibta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kamu ni aku tengok dah ada uban di rambut. Ada uban. Nabi pun kata, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Telah menyebabkan aku ni tumbuh uban di kepala. Dengan sebab aku telah membaca dan merenungi surah Hud dan juga beberapa surah-surah yang berkait dengan surah Hud. Dalam sebahagian riwayat ada 5 surah. Yang pertama surah Hud, yang kedua Al-Waqi'ah, yang ketiga An-Naba, yang keempat Al-Mursalat. Satu lagi saya tak ingat. Dia ada 5 surah yang berkait dengan surah yang disebut sebagai Hud wa akhawatuha. Okay. Cuma dalam surah Hud ni dia ada cerita tentang tenggelamnya kapal, tenggelamnya kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh berada atas kapal tu. Dia pada juzuk yang ke-12. Ada 123 ayat untuk surah Hud ni. Para ulama bincang, ayat mana yang menyebabkan Nabi ni jadi fokus sangat dengan baca surah Hud ni, iaitu pada ayat yang 115 kalau saya tak silap, ataupun 95. Ayat yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan pada kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Ayat ni yang dikatakan Nabi ni bila mana baca, Nabi jadi fokus dan Nabi jadi berubah dengan sebab duk fikir benda tu. Okay. Cuma dalam surah Hud ni menarik. Kalau kita boleh buat tadabbur surah Hud ke apa semua, dia ada 6 kisah. Dan 6 kisah ni dia ada kesinambungan yang Tuhan nak bagi pada Nabi Muhammad. Antaranya ialah kisah tenggelamnya kaum Nabi Nuh AS. Okay. Kita nak kait dengan yang agama Zoroaster ni apa dia? Zoroaster ataupun Zarathustra ni, ketika mana dia hidup, tamadun Mesopotamia ni dah ada. Cyrus the Great ni antara orang kata apa, yang dikatakan raja yang paling terkenal dalam tamadun tu. Dia yang membangkitkan. Ada orang kata Cyrus the Great ni ialah Namrud sebenarnya, tapi tak tepat pun. Dia bukan orang yang sama. Okay. Cuma nak sebut pada kita, waktu tu walaupun mereka ni sembah banyak dewa, mereka juga membaca cerita-cerita dan mereka juga berlega di kalangan mereka ni cerita-cerita Nabi terdahulu. Antaranya cerita Nabi Nuh AS. Ini nak sebut pada kita bahawasanya ada hubung kait kerajaan ni ataupun orang yang hidup di zaman ni dan juga Zarathustra ni dengan hubungan ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Jadi dia bukan bawa ajaran baru. Sebab kalau kita tengok wajah yang dibuat oleh orang-orang Majusi gini ataupun Zoroastrianism ni ialah wajah yang jelas berbeza dengan apa yang Zarathustra bawa dulu. Kalau tuan-tuan tengok, sebelum ni kita bahas agama Buddha. Apa yang dibawa oleh Gautama Buddha ni, hari ni yang dibuat oleh orang Buddha 100% berbeza dengan apa yang dibawa dulu. Tapi mereka dengan berani boleh dabik dada kata ini yang kita bawa daripada ajaran dulu. Sama juga dengan Hindu. Sama juga dengan Yahudi, Kristian. Sama jugalah dengan agama Majusi ni. Okay. Mereka menisbahkan kepada pengasas asal, tapi hakikatnya mereka telah bawa wajah baru. Yang mana pengasas asal tu kalau dia hidup, dia tengok, dia akan tahu ini bukan apa yang dia bawa dulu. Jadi kita boleh sebut di sini, bila mana Zarathustra hidup,
cerita tentang orang kata apa, tentang manusia tenggelam apa semua ni dah ada dan dah terkenal, menunjukkan dia ni ialah seorang rasul yang dibawa, dia ni ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Tuhan untuk mengislahkan masyarakat pada waktu tu. Sebab tu penting benda-benda seperti ni catatan-catatan sejarah ni. Sebab tu kalau kita tengok antara catatan sejarah yang kekal ialah cerita terbelahnya bulan. Allah Ta'ala sebut iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekatnya dengan kiamat dan terbelahnya bulan. Okay. Kita baca hadis tentang terbelahnya bulan ni, panjang hadis tu. Okay. Cuma nak sebutnya hadis tentang terbelahnya bulan ni, macam mana Nabi belah bulan, saya ringkaskan. Nabi letakkan jari Nabi gerakkan jari Nabi. Yang suruh tu Jibril. Jibril kata, wahai Muhammad, kamu gerakkan jari kamu daripada atas ke bawah. Isyarat pada belah bulan. Bila mana Nabi buat lagu tu, maka bulan pun terbelah. Satu dibawa ke ujung ni, satu dibawa ke ujung ni. Dalam tempoh yang agak lama. Maknanya dia bukan berlaku seminit, 2 minit. Maknanya tempoh yang mungkin sejam, 2 jam. Menyebabkan semua kafir Quraisy terlopong tengok. Berlakunya peristiwa pembelahan bulan ni kalau kita tengok, catatan sejarah menunjukkan benda tu disaksikan bukan hanya oleh orang Mekah. Sebab tu kalau kita pergi ke India ni, di India ni ada satu tempat di Delhi, nama dia Qutub Minar, kawasan tu. Qutub Minar ni satu tiang macam tiang seri, tapi situ dia tulis sejarah yang pernah berlaku di India ni, yang dibuat oleh dia punya kerajaan-kerajaan di luar tamadun dulu. Okay. Antara teks, walaupun dia ditulis dalam bahasa Sanskrit tua, okay, antara teks yang ditulis itu ialah pernah satu orang raja yang memerintah di India ni, dia mengalami gelisah pada malam tu. Satu malam dia gelisah. Bila mana dia gelisah, dia keluar tengok di jendela istana dia. Bila mana dia keluar, dia terkejut, dia tengok bulan terbelah di India waktu tu. Maknanya itu peristiwa. Okay. Lepas pada tu, rekod tentang peristiwa terbelahnya bulan ni bukan hanya berada di Qutub Minar tu saja. Okay. Kalau kita pergi ke kawasan China, kawasan tembok besar China ni, dia ada satu tempat yang ditulis juga situ tulisan tentang sejarah-sejarah yang pernah berlaku di China. Antaranya yang disebut situ ialah pernah satu orang maharaja China ni tengok bulan terbelah dalam waktu yang agak lama. Catatan-catatan ni nak tunjuk pada kita bahawasanya benda tu disaksikan oleh ramai orang. Benda tu disaksikan oleh ramai orang. Nak sebut pada kita apa dia? Kalau Quraisy kata bulan tu terbelah hanya mata je kena sihir. Sebab Abu Jahal duk kata yang kena sihir mata kita, bulan tak terbelah apa. Mata je kena sihir, benda tu terbelah. Kalau benda tu betul-betul sihir, catatan tu tak akan ada untuk negara lain ataupun maharaja lain. Maknanya benda tu diambil serius oleh orang-orang lain. Sama juga dengan cerita Nabi Isra' dan Mi'raj. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita pergi, kalau ada orang yang pernah pergilah ke Baitul Maqdis ni, di Palestin ni. Di Palestin ni dia ada, di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa ni dia ada satu pintu. Pintu utama. Pintu tu dah tua lah, 1000 tahun, 2000 tahun mungkin. Tapi dia dah dibaik pulih lah pintu tu. Okay. Di pintu tu, di belakang pintu tu, dia ada satu tulisan. Tulisan situ tulis, pada malam sekian-sekian, pintu ni tak boleh ditutup. Sebab apa tak boleh ditutup? Tak diketahui. Yang duk jaga Masjid Aqsa tu tak tahu. Waktu tu Masjid Aqsa bawah Rom. Maknanya, dia bukan bawah Islam. Maknanya yang jaga tu ialah padri. Sebab tu kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan dia pernah berdialog dengan Hercules. Berdialog dengan Hercules. Bila mana Hercules ni dapat surat pada Nabi, Nabi hantar surat pada Hercules. Waktu tu sekitar tahun ke-5, ke-6, ke-7 Hijrah. Waktu berlaku gencatan senjata selama 10 tahun lepas daripada Bai'atul Ridwan, ataupun perjanjian Aqabah tu, nak pergi pada pembukaan kota Mekah 2 tahun tu, Nabi hantar surat mengata, antara yang dapat surat tu ialah Hercules. Dalam surat tu Nabi kata, aslim taslam, salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam, fa in abaita fa inna alaikal arisiyin, kata Nabi. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti hidayah.
Nabi sebut. Nabi beri pengucapan kepada Hercules. Sebab tu menjadi, sebahagian ulama kata dia sunnah lah sebenarnya. Tapi taklah sunnah yang, sebab dia tak masyhur, jadi kita pun tak buat. Jumpa orang Kristian ni, kita tak beri Assalamualaikum. Kita beri kalimah Salamun ala manittaba'al huda. Lagu tu. Tapi kalau tuan-tuan jumpa Kristian di Malaysia hari ni, dia faham tak kita sebut lagu tu? Tak faham apa. Sebab dia Kristian, baru 2-3 tahun ni Kristian. Okay. Kristian yang faham ni, Kristian yang duduk di Baitul Maqdis tu faham tak? Yang memang keturunan Arab apa semua. Kristian di Malaysia ni majoriti Kristian Cina. Orang Cina yang dulu agama lain. Dia tengok agama dia tak maju sangat, dia pindah agama lain. Dia convert kepada Katolik ni. Okay. Jadi nak amalkan benda tu pun masalah agaklah. Tak payah ucap apa-apalah, ucap selamat sejahtera, senang. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya Nabi ni dia ucapkan kepada Hercules lagu tu. Salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti hidayah. Nabi tak kata dia orang yang dapat hidayah, baru ikut. Tahulah hidayah tu ada, yang betul tu ada. Nabi kata aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Fa in abaita, kalau kamu abaikan tawaran aku ni, maka dosa seluruh penduduk yang kamu perintah ni atas kamu. Arisiyin tu maksudnya orang-orang yang bertani. Sebab majoriti orang di Palestin waktu tu ialah orang yang kerja dia petani. Okay. Dapat surat tu, maka Hercules pun cari mana-mana orang Arab yang duduk di kawasan dia merentah tu, di Palestin. Orang pun beritahu ada satu kumpulan Arab daripada Hijaz, daripada Mekah, duduk ada di Palestin sekarang ni. Iaitu kabilah yang ada dalam tu Abu Sufyan. Abu Sufyan dipanggil berdialog. Hadis ni adalah riwayat Bukhari. Berdialog. Okay. Banyaklah soalan Hercules tanya. Hercules tanya, man aqrabu minkum nasaban. Siapa yang paling dekat nasab dengan Muhammad? Lepas tu Hercules tanya, Muhammad ni sepanjang dia mengaku jadi nabi, dia pernah keluar tak daripada Mekah ni? Sepanjang dia mengaku jadi nabi ni, dia pernah tak menghilangkan diri dalam tempoh yang lama? Apa yang dia ajar? Okay. Abu Sufyan waktu tu dia jawab betul jawapan dia. Cuma dalam kepala dia tu, dia punya fikir, dia nak suruh Hercules nampak Muhammad ni penipu dalam kepala dia. Sehinggalah habis selesai dah ni. Boleh kata nak selesai dah berbual dengan Hercules ni. Dia pun sebut kepada penterjemah Hercules, dia kata, beritahu pada Hercules, Muhammad ni dia pernah buat satu dakwaan. Dakwaan dia apa? Dakwaan dia kata dia pernah sampai ke negeri ni, iaitu Isra' Mi'raj. Dia pernah sampai ke negeri ni. Okay. Jadi harapan Abu Sufyan ni, kalau dia beritahu lagu tu, maka Hercules akan tolak mentah-mentah surat Nabi ni. Maknanya dia kata Nabi ni tipu lah kalau sampai Palestin lah masa semalam je. Okay. Waktu tu Abu Sufyan dia rasa macam dia nak menang lah. Ada satu orang padri angkat tangan. Dia kata, wahai Hercules, nak beritahu sikit. Kalau dia kata lelaki ni pernah sampai ke Baitul Maqdis, aku pernah dan waktu tu aku bertugas jaga Baitul Maqdis ni, Masjid Aqsa ni. Waktu tu aku nak tutup semua pintu masjid, kecuali satu pintu aku tak boleh tutup. Aku tak boleh tutup pintu tu. Okay. Aku tolak, aku panggil puluh-puluh orang lelaki yang garah, tak boleh tutup pintu tu. Macam ditahan oleh sesuatu. Jadi di belakang tu aku tulis bila berlakunya benda tu. Malam apa. Bila mana aku tulis tu, aku balik ke rumah, aku cek dalam kitab. Kenapa jadi macam ni? Sebab dia ahli kitab. Okay. Dalam kitab tu sebut, kitab yang dia adalah, bila mana Masjid Aqsa ni ada satu pintu tak boleh tutup, malam tu akan berlaku sesuatu yang hebat. Akan datangnya roh para nabi, para rasul. Jadi bila mana dia beritahu lagu tu, sebab Hercules ni ahli kitab, dia akan percaya bila mana sebut daripada kitab. Jadi Abu Sufyan tak boleh nak kata apa. Sebab dia rasa macam dia boleh nampakkan Nabi Muhammad tu tipu. Tapi bila mana sebut lagu tu, dia refuse lah. Maknanya Hercules ni masih lagi nak fikir panjang tentang hal Nabi ni. Okay. Cuma nak sebut rekod-rekod sejarah ni dia ada. Cuma kalau kita pergi ke Baitul Maqdis ni, kita akan tengok Baitul Maqdis ni dia ada sejarah yang okey. Dia ada sejarah yang tak betul juga. Okay. Bergantunglah kepada orang yang bawa tu macam mana. Cuma setakat yang saya tahulah,
Bila mana-mana orang Malaysia zaman dia buka dulu lah, nak pergi ke Baitul Maqdis ni, dia akan cek mutawif yang bawa tu. Kalau nak pakai mutawif ada Malaysia, ada setengah mutawif tak lepas. Macam saya sendiri, saya tak lepas. Saya pun tak tahu apa benda yang menghalang saya masuk ke situ. Cuma kita hulur je pasport tu. Pasport tu pasport baru, bukan pasport yang dah lama kita guna. Pasport baru. Dalam pasport tu tidak ada cop ke mana-mana negara, melainkan cop umrah dan cop masuk Jordan saja. Okay. Tapi dia masuk dalam sistem Yahudi punya, dia punya Mossad dia apa semua ni. Dia masuk, dia boleh trace. Saya pernah sampai Kashmir, saya pernah sampai negara ni, dia boleh trace semua. Cuma saya duk rasa antara sebab dia block tak bagi tu, sebab pernah sampai di Kashmir, tu je lah. Saya duk rasa lagu tu lah. Tapi dia tak bagi masuk. Lepas tu ada syarikat travel yang uruskan tu, dia kata kalau tak bagi masuk, macam mana nak guide orang? Sebab ni mutawif ataupun travel guide. Okay. Maka askar Yahudi tu ataupun pegawai dia, perempuan, dia beritahu Israel akan bekalkan guide dia. Israel akan bekalkan, orang kata apa, mutawif dia sendiri. Okay. Mutawif dia tu Islam, bukan Yahudi ya. Dan lebih menarik lagi, mutawif dia tu boleh cakap Melayu, walaupun taklah fasih, tapi boleh cakap. Okay. Saya pun duk tanya kawan-kawan di Jordan, macam mana Islam boleh kerja dengan Israel ni? Boleh kerja dengan ni? Orang duk cerita, orang duk beritahu yang boleh kerja dengan Israel ni tali barut lah kebanyakannya. Dia bukan pejuang yang macam duduk di Gaza apa semua tu, bukan. Kalau dia betul Islam dia dah lama dah kena dengan Israel tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia cerita tu, saya tunggu di Jordan, jemaah yang ada 3 hari tunggu di Jordan. Kita pergi lalu azan tu. حي على الفلاح
Okey, saya nak cerita tadi tentang bila mana kita guna tour guide yang tak betul ni. Apa jadi? Dia akan cerita benda-benda yang campur aduk. Antara yang dia masyhurkan dalam jalanan tu, ada satu tiang. Tiang tu dibina oleh jin zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Itu. Dia ditunjuk tiang tu. Okey. Lepas pada tu dia ditunjuk, okey, ni tempat Nabi tambak burak di Masjid Aqsa tu. Okey. Yang beritahu tu ialah dia punya tour guide Arab. Yang pastinya Arab tu dia bukan pendidikan Islam lah. Rasanya dia hanya seorang pengkaji sejarah umum. Jadi dia tak cermat sangat lah bila mana cakap tentang burak apa semua ni. Okay. Yang pastinya dalam riwayat tidak disebut tempat Nabi ikat burak tu. Okay. Tidak ada. Bahkan ada sebagai ulama mengatakan burak ni bukan jenis yang nak kena ikat lah. Tak perlu. Tapi dahsyat lah. Dia boleh sebut tiang Nabi ikat burak. Nasib baik dia tak sebut tali tu Nabi guna untuk ikat burak juga. Okay. Dia cuma tunjuk tiang je lah. Okay. Cuma dia jadi celaru habis. Kita dah jaga ni daripada naik flight daripada KLIA, jaga yang sahih ni. Sampai sana 3 hari cukup untuk travel guide tu rosakkan semua maklumat sirah dia. Okay. Cuma yang pasti cerita sirah Nabi berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni, dia tak banyak sangat tentang amakin ataupun tempat-tempat tu Nabi tak terang sangat. Sebab Nabi fokus kepada tujuan perjalanan tu. Okay. Dia tak tunjuk tiang tu dibuat oleh jin ke apa, tak ada. Okay. Mungkinlah dari segi Israiliyat tu ada. Okay. Cuma nak sebut daripada kita, Quran sebut Baitul Maqdis ni, Masjid Aqsa ni ialah barakna haulahu. Kami berkati sekelilingnya. Maknanya kawasan Masjid Aqsa tu kami berkati. Okay. Tapi dia akan jadi masalah apa? Dia akan jadi orang akan nampak sama juga dengan macam kubah as-sakhrah tu, kubah yang warna gold keemasan tu. Bawah tu apa yang ada? Nama pun as-sakhrah. Sakhrah ni maksud dia batu. Okay. Bawah tu ada batu. Batu tu dia macam terangkat, tapi sebenarnya dia tak terangkat. Kalau orang yang pernah masuk, dia akan nampak di ujung batu tu dia bersambung dengan yang bawah. Cuma orang duk masyhur kata batu tu nak naik ikut Nabi Isra' sekali, Mi'raj sekali. Tu okey lah. Yang lagi dahsyat duk buat cerita, kalau batu tu rapat bertemu dua, kiamat kita. Dia punya petanda kiamat. Lagu tu pula. Okay. Benda ni dia jadi celaru habis lah. Okay. Dan memang dia orang kata apa, dia rapat lah, dia nak rapat antara dua batu tu. Okay. Cuma bawah tu orang solat. Bawah tu orang salat. Dan kita selalu diarahkan ke tempat lain. Masjid Aqsa sebenarnya yang kubah hitam, bukan yang kubah gold tu. Yang kubah hitam tu Masjid Aqsa. Okay. Secara umumnya masjid itu ialah masjid. Tempat-tempat yang di sekeliling itu adalah dia punya keberkatan apa semua. Tapi dia cuba gambarkan sehingga dia jadi gelong ke orang lain. Dia jadi nampak macam orang pergi buat umrah lah. Orang pergi buat umrah, orang nampak kehebatan tu sehingga ada orang nak gunting kiswah Kaabah apa semua, dia jadi lagu tu. Ya. Sehingga ada orang nak buat balik pasir-pasir yang ada Masjid Aqsa ni apa semua. Dia tak pergi ke arah tauhid tu, dia tak pergi. Dia pergi ke arah-arah yang seperti itu. Okay. Jadi sebab tu sejarah ni dia perlu melihat kepada benda tu. Masjid Aqsa ni ialah perlambangan kepada kesatuan umat Islam. Dan yang kedua kata para ulama, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Masjid Aqsa tu jadi persinggahan? Nabi ni dia Isra' Mi'raj, dia tak direct ke langit daripada Mekah, rumah Ummu Hanif tu tak naik burak direct ke langit tu. Apa sebab dia? Okey. Pertama, Masjid Aqsa tu ada kemuliaan dia. Yang kedua, supaya Nabi tidak berat untuk menceritakan kepada orang selepas selesai perjalanan tu.
Tuan-tuan boleh bayang, kalau Allah Ta'ala perjalankan Nabi ni daripada Mekah direct Sidratil Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai Sidratil Muntaha. Macam mana Nabi nak cerita saat sampai di Mekah sebelum subuh tu? Waktu Nabi pergi pun, Nabi berhenti di Masjid Aqsa pun, Nabi nak cerita bukan main payah. Sebab perjalanan yang normal pada waktu tu ialah 40 hari paling laju. Tiba-tiba berlaku satu malam, Nabi nak cerita pun payah. Okay. Tuan-tuan boleh bayang, kalau tidak ada, kalau tak berhenti di Masjid Aqsa, Nabi nak cerita lagi susah. Sebab kalau Nabi cerita, Nabi berhenti Masjid Aqsa, sekurang-kurangnya ada sebahagian musyrikin Mekah yang pernah pergi Masjid Aqsa. Kalau dia tanya Nabi, Masjid Aqsa macam mana, Nabi boleh jawab. Okay. Tapi kalau cerita daripada Mekah direct naik ke langit, macam mana Nabi nak tasbitkan cerita tu? Sebab benda tu dia nak kena fikir, bukan hanya orang kafir, orang yang Islam pun kena fikir kok. Macam mana nak percaya? Sebab kalau kita baca sirah tu, orang yang masuk Islam ada juga yang tertanya-tanya, betul ke apa yang berlaku pada Nabi ni? Sebab benda tu tak masuk akal untuk waktu tu. Tuan-tuan boleh bayang, kalau Nabi tak diberhentikan ke Masjid Aqsa, lagi payah Nabi nak cerita zaman tu. Zaman kita ni mudah lah sebab kita dah beriman belaka dah dengan Nabi. Siapa yang pernah naik ke langit waktu tu? Tak ada experience naik ke langit. Ayah Pin pun tak lahir lagi. Nak cerita ke orang, langit sama dengan Muhammad naik. Lebih kurang yang aku naik tu. Okay. Dia tak boleh nak cerita. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya tempat-tempat sejarah, cerita dengan kadar sejarah dia lah. Cuma kita nak beritahu sini, andai kata Zoroaster ni, dia tak ada pun papan yang tulis ombak ataupun tenggelam kaum, tidak ada catatan di India, di China, bulan terbelah ni, kita tahu benda tu dah disebut pun. Tak perlulah kita nak kena cari benda-benda seperti itu. Sebab dia sudah ditekankan oleh Al-Quran. Cuma ini ialah penambah kepada kesahihan berita tu saja. Jadi kita berpada situ laku untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi seterusnya dalam konsep ketuhanan, konsep malaikat dan juga konsep hari kiamat. Zoroaster ni tak banyak sangat perbahasan dia. Kita sambung tahun depan. Tahun depan lah. Okay, walaupun tahun depan tak lama dah. Okay. Dia saja bagi lawak sikit ujung-ujung ni. Okay. Jadi sambungan kita tahun depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.